أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Yang dihormati Tuan Nazir kita, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Al-Makmur Kampung Tanjung Sepat, yang dimuliakan dan dihormati juga mantan Nazir kita, para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin, muslimat, hadirin, hadirat. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan juga Islam, atas izin dan rahmatnya dapat kita berkumpul pada malam ini. Walaupun cuaca agak tidak baik, tetapi semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita semua diberi kekuatan untuk hadir pada majlis ilmu pada malam ini. Alhamdulillah, tanpa izin dan rahmat Allah mungkin kita tak terpilih untuk hadir pada malam ini, dan mungkin malam ini saya pun tak hadir, tak ada pengajian. Tapi atas rahmat Allah dan izin Allah. Semua sibuk, siang masing-masing ada urusan, ada kerja masing-masing. Tapi malam waktu yang kita ada, kita ambil, kita gunakan untuk tambah amal kebaikan kita. Kerana tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain tidak bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan mati dan hidup ini tidak lain tidak bukan untuk liyablu, untuk ujian kepada kita, yang mana baik amalan kita, yang mana banyak amalan kita. Banyak tu adakah ikhlas ataupun tidak? Mudah-mudahan semuanya ikhlas menjadi pemberat pada mizan timbangan kebaikan kita ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, malam ini kita sambung pada muka surat yang ke-134. Bab ini sebenarnya panjang, berkait tentang asabah. Asabah. Sebelum saya nak teruskan dalam bab asabah, kita kena faham dulu apa makna asabah. Asabah ialah waris yang dapat semua harta pusaka jika dia bersendirian. Andai misal kata dia bersendirian, dia akan mewarisi harta pusaka semuanya daripada harta si mati. Atau dapat baki selepas waris fardu, juga termasuk dalam ciri-ciri asabah. Orang ini mendapat baki selepas apa? Selepas yang ahli fardu dapat dulu. Dalam turutan pembahagian faraid,
mesti kita utamakan yang fardu terlebih dahulu. Namanya pun fardu, faridah, kewajipan. Kena yang wajib dulu bagi. Siapa dia ahli fardu? 13 orang. Kita dah sentuh satu persatu pada perjumpaan yang lepas. Apa makna ahli fardu? Ahli yang mana Allah Subhanahu wa taala dah tetapkan dalam Al-Quran. Dah ada ketetapan pembahagian mereka dalam Al-Quran. Allah dah sebut secara jelas. Contoh, suami, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bagi kamu suami-suami dapat 1/2 daripada harta peninggalan isteri kamu sekiranya dia tidak mempunyai anak. Ini ahli-ahli fardu. Allah dah jelaskan 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/6, 1/3. Ini semua di kalangan ahli fardu. Berapa orang? 13 orang. Ahli fardu. Kita dah bincangkan yang lepas. Selesai pembahagian ahli fardu, kalau misal kata ada baki, barulah kepada ahli asabah. Jadi asabah ni siapa dia? Kalau tak ada ahli fardu, dia dapat semua. Boleh jadi tak? Boleh jadi keadaan bila mana tiada ahli fardu, yang ada cuma asabah. Contoh, si mati, dia tak ada ayah, dia tak ada ibu, dia tak ada pasangan pun dah mati, dia cuma ada anak lelaki sahaja. Anak lelaki semuanya 5 orang. Anak lelaki 5 ni mendapat asabah. Dapat berapa banyak? Semua daripada harta si mati. Atau dapat baki selepas waris fardu. Kena dahulukan yang fardu dahulu. Si mati ada bapa 1/6, ada ibu 1/6, baru ada anak-anak. Berapa anak-anak? 3 orang lelaki. Baki daripada tolak 1/6, 1/6, ada baki 4/6, barulah kepada asabah, ahli baki, ahli asabah. Dan boleh jadi juga tidak dapat apa-apa bahagian. Jangan ingat asabah ni mesti dapat. Tidak. 3 keadaan. Boleh jadi dia dapat semua sekiranya tiada ahli fardu. Boleh jadi dia dapat baki selepas ahli fardu dapat dahulu. Boleh jadi dia tak dapat langsung. Walaupun dia waris yang dikatakan ahli asabah. Jadi tak semestinya ahli asabah ini mesti dapat pusaka. Bagaimana keadaan yang dikatakan asabah yang tidak dapat walaupun dia tersenarai? Seperti contoh si mati tiada ayah, tiada ibu. Lihat carta, nak nampak mudah. Si mati ini tidak memiliki bapa, tidak memiliki ibu. Saya cuma bulatkan yang ada. Cuma ada suami, cuma ada saudara perempuan seibu sebapa, cuma ada bapa saudara seibu sebapa. Bermakna bapa tiada, ibu tiada, anak perempuan tak ada, anak lelaki tak ada, cucu tak ada. Kemudian saudara lelaki seibu sebapa tiada, anaknya juga tiada, yang belah sini pun tiada, yang sini pun tiada, ni semua tiada. Yang ada cuma suami si mati ni perempuan. Suami, kemudian saudara perempuan seibu sebapa seorang. Suami seoranglah, dia tak akan berlaku suami ada 2. Kalau isteri boleh jadi 2, 3, 4. Tetapi bila kata suami, seoranglah. Seorang suami dan seorang kakak ataupun adik yang perempuan. Kemudian ada bapa saudara seibu sebapa. Dekat sini ada 5 orang. Wah, bila tahulah si Fulan bin si Fulan ni mati, si Fulanah binti si Fulan ni mati, wah, dia kata dia ni tak ada anak lelaki, dia juga tak ada adik-beradik lelaki. Inilah masa, inilah peluang kita untuk dapat harta pusaka. Tuntutlah betul dia termasuk dalam waris, tetapi waris asabah, baki. Kalau ada baki, kalau kita kira-kira suami dapat berapa? 1/2. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kerana si mati ni tak ada anak, tak ada anak dan tak ada cucu dan ke bawah. Jadi suami akan dapat 1/2. Adik-beradik perempuan ni seorang, berapa dia akan dapat? 1/2. Kerana seorang mengambil tempat anak perempuan.
Anak perempuan kalau dia ada seorang dapat 1/2. Tetapi dalam kes ini si mati tak ada anak. Cuma ada suami dan kakak seorang. Kakak perempuan lah. Kakak ni dapat 1/2. Bapa saudara yang 5 orang ni dapat asabah baki. 1/2 dengan 1/2. Ada lagi tak baki? Tak ada dah. Tak ada baki. Kosong. Elek. Habuk pun tak ada. Jadi asabah ni tak semestinya dapat. Boleh jadi dapat, boleh jadi tak dapat, boleh jadi dapat banyak, boleh jadi dapat sedikit daripada ahli fardu, boleh jadi tak dapat langsung walaupun dia tersenarai sebagai waris, tetapi tak dapat juga. Ini kita kena faham dahulu. Apa makna asabah? Dia boleh jadi dapat, boleh jadi tak dapat. Dan dia kalau dia dapat mesti selepas daripada ahli fardu dapat dahulu. Dan 3 jenis asabah. Yang pertama asabah bin nafsi, iaitu waris lelaki yang tiada perantaraan dengan perempuan antara dia dengan si mati. Waris lelaki yang tiada perantaraan perempuan. Itu yang dinamakan asabah bin nafsi, iaitu anak lelaki. Ada kita dah senaraikan ini. Ini baru kita nak masuk dalam senarainya, susunan keutamaan mereka. Anak lelaki, cucu lelaki ke bawah, ketiga bapa. Kemudian yang kedua, asabah bil ghairi, ketika mana perempuan bersama dengan lelaki. Waris fardu perempuan yang menjadi asabah bersama dengan pasangan mereka. Asalnya perempuan ini bukan ahli asabah. Sekiranya dia sendiri ataupun 2 orang, 3 orang, tetapi semuanya perempuan, anak perempuan. Tetapi bila bersama dengan seorang anak lelaki, 20 perempuan, 1 je lelaki, dikira asabah. Tak dikira ahli fardu lagi dah. Kerana bersama itu namanya asabah bil ghairi, iaitu waris fardu perempuan yang menjadi asabah bersama dengan pasangan mereka. Pasangan mereka ialah waris yang dapat asabah binafsi, iaitu kalau misal kata anak perempuan bersama dengan anak lelaki, kalau misal kata adik-beradik lelaki bersama dengan adik-beradik perempuan. Yang ketiga asabah ma'al ghairi, iaitu adik-beradik perempuan waris fardu yang dapat asabah bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan daripada anak lelaki dan ke bawah. Ini yang dinamakan istilah wanita menghabisi pusaka. Boleh jadi tak? Boleh. Kadang-kadang persepsi orang, selagi tak ada waris lelaki, mesti kena ada yang dapat lelaki. Tak semestinya. Kerana bila berlaku asabah ma'al ghairi, walaupun di kalangan semuanya wanita, boleh menghabisi harta pusaka dengan cara asabah ma'al ghairi. Nanti kita akan masuk. Malam ini kita sambung muka surat 1, 3, 4. Dalam bab susunan keutamaan mereka. Mereka ni siapa? Asabah bin nafsi, yang pertama tadi. Susunan keutamaan mereka. Yang pertama, anak lelaki. Dan kita kena faham, kelompok atau kumpulan asabah ni ada 4. Iaitu yang pertama, kelompok yang di bawah. Ini kelompok pertama. Kelompok yang kedua, yang di atas dan ke atas. Kelompok yang ketiga, di sebelah sisi. Ini nombor 3. Dan kelompok yang keempat, di sebelah a'mam, sebelah pakcik. Dalam hal asabah tidak akan berlaku 2 kelompok dapat sama-sama. Takkan. Kalau kelompok 1 dapat, bermakna 2, 3 dan 4 akan terhalang. Tak dapat. Kalau 1 tiada, baru 2 akan dapat. 3 dan 4 akan terhalang. Kalau 1 dan 2 tiada, baru 3 akan dapat. 4 akan terhalang. Kalau 1, 2, 3 tiada, barulah 4 akan dapat. Kalau 1, 2, 3, 4 tiada, kemana pergi baki harta si mati? Baitul mal. Bukan senang nak pergi ke baitul mal. Dia kena jejaki setiap waris yang ada. Kalau kita nampak carta ni nampak macam sikit je, tetapi kalau tengok hubungan ni,
anak lelaki daripada bapa saudara seibu sebapa dengan bapa bagi si mati. Bermakna siapa dia? Sepupu. Jauh ke tidak sepupu ni? Jauh. Kadang-kadang kita tak terfikir, oh sepupu pun boleh dapat juga. Boleh dapat. Kerana termasuk dalam golongan waris asabah. Kalau ada yang pertama, bermakna yang kedua dan seterusnya tidak akan dapat. Ini konsep bagi pembahagian asabah. Yang kedua, cucu lelaki hingga ke bawah. Bila kata cucu lelaki, mestilah daripada anak yang lelaki. Ini yang saya bulatkan, warna biru. Dia tak akan jadi cucu lelaki daripada anak perempuan. Yang ini bukan ahli waris. Mesti melalui jalur anak lelaki dan ke bawah. Andai misal kata anak lelaki tak ada, cucu lelaki pun tak ada, tetapi ada cicit lelaki, anak kepada cucu melalui jalur anak lelaki, cucu daripada anak lelaki, cicit daripada anak lelaki. Cicit ni ada. Anak tak ada, cucu tak ada, cicit ada. Cicit ni akan dapat asabah. Kalau dia seorang, binafsi. Kalau dia bersama dengan adik-beradik dia, dapat bighairi. Bermakna golongan kedua, 3, 4 dapat tak? Tak dapat dah. Sekalipun si mati ni ada bapa, bapa ni akan terhalang asabah. Tetapi bapa ni special, dia dapat 2. Satu fardu dan juga satu asabah. Satu-satunya waris yang ada 2 dapat bahagian, iaitu bapa. Dia dapat fardu 1/6. Dan juga kalau ada asabah, dia akan plus tambah dengan asabah jika si mati tidak ada waris di bawah yang lelaki. Yang ketiga, bapa. Kalau tiada golongan yang pertama ni tadi, barulah pergi ke golongan yang kedua, iaitu siapa? Bapa. Ini turutan dia. Kalau ada anak, bapa tidak akan dapat. Ini susunan dia. Kemudian yang keempat, datuk hingga ke atas atau bersama saudara seibu sebapa atau sebapa. Bila kata datuk ni siapa? Ayah kepada ayah. Dia tak jadi ayah kepada ibu. Sebab itu dekat bahagian ibu ini, ibu ni dia tak ada pecah sini. Datuk tak ada. Sebab datuk sebelah ibu bukan ahli waris. Bila kata datuk, mesti kena sebelah bapa. Ini pun dengan syarat susunan teratur dia. Kalau ada bapa, datuk tak dapat. Sama juga tadi, kalau ada anak, cucu tak dapat. Tak ada anak, ada cucu, cicit ada, cicit tak dapat kerana cucu dapat. Dia akan menghalang. Bila mana datuk tak dapat? Ketika bapa tiada. Kemudian yang kelima, saudara lelaki seibu sebapa jika tiada, jika datuk tiada. Kalau atuk ada, kita akan jumpa nanti dalam satu bab yang khusus, iaitu dalam bab datuk bersama dengan saudara pada muka surat 272. Jauh lagi. 272 kita akan jumpa dalam bab bila mana datuk bersama dengan saudara si mati. Datuk ni dia tak akan dapat asabah. Begitu juga bahagian adik-beradik si mati ini tak akan dapat asabah dengan sendirinya. Mereka akan dapat secara muqasamah namanya. Muqasamah ada 2 cara pengiraan. Yang mana lebih banyak bahagian bagi si datuk ini, itu yang akan dipilih. Sama ada dia dikira sebagai asabah ataupun bahagian dia 1/6. Nanti kita akan jumpa nanti dalam tajuk besarnya datuk bersama dengan saudara. Sebab tu penulis mention dekat sini jika datuk tiada. Kalau atuk ada, bermakna atuk dapat, saudara pun dapat, tetapi dengan cara muqasamah tadi. Yang keenam, saudara lelaki sebapa. Sama juga keadaan jika datuk tiada, dan turutannya mesti kena yang 5 ni tak ada. Bila kita sebut nombor 6, bermakna daripada 1 sampai 5 ni tak ada. Kalau 1 ada, bermakna yang ke bawah 2 sampailah yang ke 12 memang tak dapat lah.
Bila kita kata nombor 6 dapat saudara lelaki sebapa, bermakna yang nombor 5 dan ke atas yang lebih awal tak ada. Kalau ada, mereka tak dapat. Yang ketujuh, anak lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa hingga ke bawah, iaitu kalau dengan si mati sebagai apa? Sebagai anak saudara. Yang mana satu? Yang ini. Anak lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa. Di dalam golongan yang ketiga, selepas anak iaitu bahagian furu', kemudian selepas usul iaitu bahagian bapa, datuk dan ke atas, barulah bahagian sisi. Kemudian yang ke-8, anak lelaki daripada saudara lelaki sebapa hingga ke bawah. Yang tadi anak saudara yang seibu sebapa, yang ini anak saudara tapi cuma sebapa. Maknanya bapa kepada budak ini yang nombor 8 ni, bapa dia itu dengan si mati adik-beradik sebapa, sama bapa lain mak anaknya. Dan syarat juga sama, mesti dengan ketiadaan nombor 7 dan ke atas. Kemudian yang ke-9, bapa saudara seibu sebapa, sebelah bapa, baru masuk dalam grup yang keempat, iaitu sebelah akmam, bapa saudara seibu sebapa, sebelah bapa. Pakcik kita dalam bahasa Melayu kita panggil pakcik, semua kita panggil pakcik, belah mak pun kita panggil pakcik. Tetapi ahli waris dalam faraid yang dikatakan ammu itu adalah adik-beradik lelaki dengan bapa si mati. Kalau lihat pada carta, ini nombor 10 ni, bapa saudara seibu sebapa. Dengan bapa ni, kalau dengan ibu ni ada adik-beradik, ada pakcik. Yang ni bukan ahli waris. Kita panggil pakcik juga. Tetapi pakcik daripada jalur mak, daripada jalur ibu, tak termasuk dalam ahli waris. Ini yang ke-9. Yang ke-10, bapa saudara sebapa sebelah bapa. Sama juga pakcik tadi. Cuma yang nombor 9 ni seibu sebapa dengan bapa si mati. Pakcik yang mana dengan bapa si mati ini seibu sebapa. Itu nombor yang ke-9. Yang ke-10, pakcik tetapi dengan bapa si mati ni cuma sebapa sahaja. Sama bapa, lain mak. Dan syarat sama juga, mesti dengan ketiadaan yang nombor 9 dan ke atas. Kemudian yang ke-11, sepupu lelaki daripada bapa saudara seibu sebapa sebelah bapa hingga ke bawah. Bermakna anak kepada siapa? Anak kepada nombor 9. Nombor 11 ni iaitu sepupu lelaki, anak kepada yang nombor 9. Siapa nombor 9? Bapa saudara, adik-beradik bapa si mati. Pakcik anaknya dengan si mati jadi sepupu. Tetapi daripada jalur pakcik yang seibu sebapa dengan bapa si mati. Syarat yang sama juga, mesti dengan ketiadaan nombor 10 dan ke atas. Dan yang ke-12 iaitu sepupu lelaki daripada bapa saudara sebapa, iaitu anak kepada yang nombor 10. Setakat ni boleh nampak gambaran cabang-cabang. Kalau tak ada je punya carta, kita tak nampak gambaran. Sebab tu saya suka buat carta, tunjuk carta kat sini. Jadi kita akan nampak yang mana dia waris yang dikatakan sepupu. Sepupu daripada pakcik seibu sebapa, yang mana yang dikatakan sepupu yang sebapa. Saya padam dulu. Ini sepupu. Anak lelaki daripada bapa saudara seibu sebapa. Ini sepupu. Ini pun sepupu juga. Tapi yang mana lebih dekat? Ini lebih dekat. Ini nombor 2. Kalau ada yang ini, yang ni tak dapat. Sepupu. Anak saudara pun begitu juga. Ini pun anak saudara, ini pun anak saudara. Tetapi anak saudara yang ni, yang seibu sebapa dengan si mati. Adapun yang nombor 9 ni, anak saudara tapi yang sebapa dengan si mati. Jadi dia ada turutan. Yang mana lebih utama, yang mana lebih dekat dengan
dengan si mati. Ya? Anak pertama, anak kedua, adik-beradik lelaki. Dia tak kisah. Yang penting kalau ada, berapa orang ada, semua akan dapat. Yang istilah dekat dengan si mati. Pada hubungan seibu sebapa ataupun sebapa. Dia tak kira anak saudara ni daripada abang yang sulung ataupun anak saudara daripada adik yang bungsu. Kalau misalnya kata anak saudara daripada abang yang sulung, ada 10 orang lelaki. Ada lagi anak saudara daripada adik yang bungsu, 5 orang lelaki. Bermakna ke-15 ni termasuk waris. Jelas Tapi untuk yang memilih yang lebih dekat tu jadi kalau 10 orang dia dapat 1, 9 lagi tu tak jadi gaduh. Dia kena faham lah benda ni. Benda ni dia kena faham lah. Macam yang tadi, kes tadilah asabah. Wah, tak ada waris lelaki ni. Kamilah waris lelaki. Lelaki Melayu terakhir. Konon lah. Sekali tengok-tengok, waris cuma ada suami dan juga adik perempuan. 1/2, 1/2. Tak ada dah baki. Nak kata apa? Ini ahli asabah ni dia kena faham. Boleh jadi dia dapat. Boleh jadi dia tak dapat. Kalau dia dapat, dia kena ikut turutan. Yang mana lebih dekat. Contoh tadi, anak lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa, iaitu yang ini. Saudara lelaki seibu sebapa ada 3 orang. Ketiga-tiganya dah mati. Bermakna ada yang 3 orang ni masing-masing ada anak. Ada anak lelaki. Yang ni ada 2 orang. Ni yang saudara yang pertama ada 2 orang. Yang kedua ni ada 3 orang. Yang ketiga ni ada 2 orang. Bermakna 2, 3, 2. Ada 7 orang anak saudara. Ke-7 ni termasuk waris. Menjadi asabah. Dia yang membezakan kedudukan tu bukan dengan sebab mana berapa orang anak pertama atau anak kedua atau anak bungsu, tak. Tetapi kedudukan dia, martabat dia sama ada seibu sebapa ataupun sebapa. Kalau misalnya kata yang ni ada seorang saja, yang sini ada 10 orang. Ini dah tak ada, ini tak ada, ini tak ada, ini tak ada. Ini kita panggil anak saudara, ini pun kita panggil anak saudara. Tetapi yang ini seibu sebapa, maka dia akan dapat walaupun seorang je. Yang ni tak dapat sebab ikut turutan. Jelas? Takkan ni boleh nampak gambaran. Seterusnya, muka surat 135, asabah bil ghairi. Kita masuk dalam jenis asabah yang kedua, iaitu asabah dengan bersama yang lain. Pengertian asabah dengan yang lain atau asabah bil ghairi ialah ahli waris perempuan menjadi asabah bersama-sama dengan ahli waris asabah lelaki. Kewujudan ahli waris lelaki yang sama darjat, mesti kena sama darjat. Sama ada adik-beradik ataupun sepupu. Atau kekuatan, dari segi kekuatan, seibu sebapa atau dengan sebapa, akan menyebabkan ahli waris yang perempuan menjadi asabah bersama. Ahli-ahlinya terdapat 4 orang. Siapa dia? Yang pertama, anak perempuan. Ketika mana? Ketika dia bersama anak lelaki sahaja. Dasarnya apa? Dalilnya apa? Daripada ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullahu fi auladikum. Allah telah mewajibkan bagi kamu tentang pembahagian warisan untuk anak-anak kamu. Lizzakari mithlu hazzil unsayain, iaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian 2 orang anak perempuan. Bermakna nisbahnya 2 lelaki 1 perempuan. Siapa dia yang mendapat asabah bil ghairi? Yang pertama, anak perempuan. Ketika mana? Bersama dengan anak lelaki. Lihat carta. Ini si mati. Ada anak lelaki dan ada anak perempuan. Anak perempuan ni dapat asabah bil ghairi.
kerana bersama dengan anak lelaki. Kalau tak ada anak lelaki, cuma ada anak perempuan, ini ahli fardu, bukan asabah. Berapa bahagian anak perempuan? Kalau seorang 1/2. Kalau 2 orang atau lebih 2/3. Dan bakinya nanti akan pergi kepada turutan-turutan yang tadi. Siapa lelaki yang terdekat? Di kalangan furuk ada tak anak lelaki? Tak ada. Cucu lelaki? Tak ada. Cicit? Tak ada. Baru pergi kumpulan yang kedua. Bapa ada tak? Bapa ada. Maka bapa akan dapat asabah baki. Bapa tak ada, atuk tak ada, baru pergi dekat adik-beradik. Adik-beradik seibu sebapa ada, adik-beradik sebapa ada. Sebab seibu sebapa akan dapat, sebapa akan terhalang. Dua-dua tak ada, ada anak buah. Anak buah daripada seibu sebapa, anak buah daripada sebapa. Yang seibu sebapa akan dapat, yang sebapa tak dapat. Tak ada juga, pergi grup yang keempat. Siapa dia? Pakcik, yang seibu sebapa dengan bapa si mati. Ada pakcik, ada pakcik seibu sebapa, ada pakcik sebapa. Yang sebapa tak dapat, seibu sebapa lebih dekat. Itu cara untuk mencari jalur, susur jalur yang mendapat asabah. Bila ada anak lelaki, bermakna yang fardu ni tadi dah dikira tak ada. Dia akan dapat asabah bil ghairi bagi anak perempuan. Ini golongan yang pertama. Dengan nisbah 2 lelaki, 1 perempuan. Macam mana nak kira ustaz? 2 lelaki 1 perempuan. Contoh anak lelaki ada 4 orang, anak perempuan ada 3 orang. Kaedahnya yang lelaki kali 2 tambah yang perempuan. Lelaki ada 4, 4 kali 2 lah 8, tambah dengan perempuan 3, 8 campur 3 11. Bermakna setiap seorang anak ini pembawahnya 11. Cuma yang lelaki 2/11, yang perempuan 1/11. Itu cara nak menentukan bahagian lelaki dan perempuan di kalangan anak-anak. Kalau perempuan ada 5, lelaki ada 7 contoh. 12 orang adik-beradik, 7 lelaki, 5 perempuan. Macam mana nak kira? Yang lelaki kalikan 2, 7 kali 2 14, tambah yang perempuan 5, jadi 19. Betul 19? 19 yang bawahnya, bermakna yang lelaki 2, yang perempuan 1/19. Tu nak kira macam mana kiraan lizakari mithlu hazil unsayain. Cucu lelaki tidak boleh mengasabahkan anak perempuan. Ini kena faham. Kalau misal kata ada anak perempuan, ada cucu lelaki. Ini gambaran. Si mati, ada anak perempuan, ada anak lelaki dah mati dulu. Ada cucu lelaki. Cucu perempuan tiada. Yang ni jangan tengoklah, ini semua tak ada ni. Kita nak bagi gambaran supaya nampak jelas. Yang ada cuma anak perempuan dan juga cucu lelaki daripada anak lelaki. Anak lelaki ni, ini dah mati dulu sebelum pemilik harta sekarang ni mati. Jadi anak perempuan dapat berapa? Seorang je, 1/2. Ada tak baki? 1/2. Kepada siapa? Ni, cucu lelaki dapat 1/2. Dikira asabah ke tidak? Tidak, bukan asabah. Kerana anak perempuan ahli fardu 1/2 dan cucu lelaki ahli asabah baki. Dia asabah binafsih dapat 1/2. Berapa baki yang ada? Dapat 1/2. Ada tak unsur 2-1 dekat sini? Tak ada. Dia jadi unsur 1-1. Setengah-setengah, 1-1. Sebab dia bukan asabah. Dia bukan asabah bil ghairi tadi. Yang dikatakan asabah bil ghairi, anak dengan anak, cucu dengan cucu, adik-beradik lelaki seibu sebapa dengan adik-beradik perempuan seibu sebapa, adik-beradik lelaki sebapa dengan adik-beradik perempuan sebapa dengan si mati. Kalau ada soalan terus tanya. Nanti kita akan jauh lagi, takut nanti lagi susah nak faham. Kalau anak perempuan tadi tu dia ada anak lagi, dia dikira dighairi juga. Okey, ini anak perempuan. Ni dia ada anak. Dia ada saudara lelaki lain. Yang itulah, betul tu dah lelaki perempuan. Perempuan tu ada anak. Ini ada anak lah, contoh ni ada perempuan, ada lelaki.
Okey, yang ini. Itu dah perempuan tu masih dikira bighairi juga. Perempuan yang ini kah? Perempuan yang anak saudara. Okey. Ini waris. Ini waris ke tidak? Waris. Bukan. Oh, ada anak perempuan. Betul. Dia mesti cucu dari jalur anak lelaki sahaja. Dekat situ dia punya kunci. Mana kalau kita dah tahu situ, mana adalah 10 orang, 20 orang sekalipun cucu daripada anak perempuan, semuanya bukan ahli waris. Mesti kena jalur cucu daripada anak lelaki. Okey. Ada anak perempuan tu tetap dapat yang bighairi, asbab bighairi tu. Betul. Ketika bersama dengan anak lelaki. Cucu terhalang, walaupun sini pun ada cucu juga. Ini walaupun bukan ahli waris, semua ni akan terhalang, tak dapat. Sebab kedudukannya, levelnya tu level yang kedua. Level pertama ada, iaitu anak. Dia akan jadi satu isu ketika mana tahu? Ketika anak kepada si mati ni, contoh dekat sini ada anak perempuan seorang, anak lelaki 2 orang. Ni anak yang pertama, yang kedua, dan sini ada lagi anak lelaki. Yang ini mati dulu. Yang ni tak ada anak, yang ni tak ada anak. Persoalannya, cucu yang ni dapat ke tidak? Dapat ke tidak? Tak dapat. Sebab apa? Sebab si mati ada anak perempuan dan anak lelaki ni. Ini yang kita bincangkan. Dah bincangkan belum pasal wasiat wajibat? Sebelumnya ada tak kita bincangkan pasal wasiat wajibat? Tuntutan di mahkamah syariah. Siapa yang tuntut? Cucu. Dia berhak menuntut wasiat wajibat. Ke sebelum ni kita bincangkan harta sepencarian sahaja dulu? Harta sepencarian. Mana wasiat wajibat pun sama konsep macam harta sepencarian. 4 buah negeri di Malaysia membenarkan cucu ini tadi, ni cucu ni untuk menuntut harta datuknya kerana bapanya mati dulu. Bapanya mati tahun 2000, atuknya mati 2010. Kalau ikutkan bapa ni ada hak, tapi sebab mati dulu tak ada hak lah. Dan cucu ni pun tak dapat sebab anak kepada si mati ni ada lelaki dan ada perempuan. Melainkan anak si mati ni tak ada yang lelaki, cuma ada anak perempuan sahaja dan juga cucu daripada anak lelaki yang dah mati dulu anak lelaki ni. Barulah cucu ni akan dapat asabah. Kalau seorang di kalangan lelaki semua, asabah binafsi. Kalau bersama dengan cucu perempuan ni, dua-dua ni ada, asabah bil ghairi. Jelas? Kalau ada anak lelaki yang ini, maka cucu ni akan terhalang. Tapi dia boleh tuntut melalui wasiat wajibat namanya. 4 buah negeri membenarkan. Selangor salah satunya, kemudian Melaka, kemudian Negeri Sembilan, satu lagi saya tak ingat, Kelantan ke mana negeri yang membolehkan, membenarkan. Negeri-negeri lain tak membenarkan kerana kaedah faraid mereka ini akan terhalang, tak dapat harta pusaka daripada si mati. Dan bila kata tuntutan wasiat wajibat, dia ada syarat-syaratnya. Mesti kena tak lebih daripada 1/3. Kemudian kalau misal kata semasa hidup si mati, arwah atuk ni dah pernah bagi dekat cucu ni. Sebab tahu kalau atuk ni mati, cucu ni tak dapat. Sebab ayahnya dah mati dulu. Jadi dia bagi siap-siap dah 1 ekar tanah, bermakna dah dapat hibah semasa hidup. Yang tu dah tak layak lagi untuk mohon wasiat wajibat. Dia banyak syaratnya, panjang. Jadi kalau ada satu masa kita akan bincangkan tentang bab wasiat wajibat sahaja. Apa syarat-syaratnya? Sebab berkait dengan negeri kita Selangor boleh. Sebab ramai yang tak tahu benda ni. Bila tak tuntut, berlaku urusan bicara kuasa, pusaka, bermakna dah tak ada kesempatan lagi untuk menuntut harta wasiat wajibat daripada cucu-cucu ni. Sama juga konsep dengan harta sepencarian. Dia kena tuntut sebelum daripada bermulanya perbicaraan pusaka. Kalau perbicaraan pusaka dah selesai, dah bermula, maka tuntutan sepencarian, tuntutan wasiat wajibat dah tak boleh dituntut lagi dah. Dia kena buat sebelum. Sebab tu selagi mana belum selesai proses-proses ini, selagi itulah urusan pusaka belum boleh bermula. Macam kes YB yang meninggal dunia dulu tahun 2015. Isterinya masih lagi membuat tuntutan harta sepencarian berjumlah 2 bilion.
Sehingga hari ini 2023, dah 8 tahun masih belum selesai tuntutan harta sepencarian. Bermakna pusaka arwah si mati ni belum boleh bermula. Waris-waris daripada arwah si mati ni belum merasa lagi harta pusaka si mati, sebab kes tuntutan sepencarian ni belum selesai. Dia ada pro kontra untuk tuntutan harta sepencarian, untuk tuntutan wasiat wajibat. Lihat pada keadaan. Saya sering sarankan dan nasihatkan, kalau misalnya kata anda boleh selesaikan di luar mahkamah, bincang elok-elok. Ini anak saudara kita ni, bukan orang lain. Takkan dia nak pergi tuntut wasiat wajibat dekat mahkamah. Kita ni sebagai pakcik dia, takkan kita tak kesian. Dia dah lah anak yatim, bahagian dia tak ada, terhalang sebab kita ni ada. Kita ni pakcik dia, ni makcik dia, bagilah sikit, dah selesai. Itu yang diutamakan dalam faraid. Tuan-tuan kena faham hadis yang sering saya bacakan dalam muqaddimah biasa kuliah-kuliah, ta'allamul Quran wa 'allimuhun nas wa ta'allamul faraida wa 'allimuha. Nabi SAW bersabda, belajarlah Quran, ajarkan. Belajarlah faraid dan ajarkan. Kerana kata Nabi SAW, aku ni manusia biasa, kata Nabi, yang mana akan wafat. Dan ilmu ini akan hilang. Dengan mana? Dengan matinya ulama, pemilik ilmu ni akan mati. Bila mati, tak ada lagi tempat orang nak rujuk. Tak ada lagi tempat masyarakat umat nak rujuk tentang hal faraid ini. Dan kata Nabi SAW, aku sangat takut dan resah. Akhir zaman nanti akan berlaku pergaduhan, pertelingkahan, permusuhan di kalangan dua orang saudara dalam hal pusaka, disebabkan tidak ada orang yang boleh meleraikan. Nabi SAW tak risau kalau ada waris tak dapat hak, kerana melepaskan hak taharus tadi harus. Keempat-empat mazhab mengharuskan, empat mazhab fiqah mengharuskan untuk kita melepaskan hak. Taharus ni maknanya melepaskan hak. Tak apalah, aku tak nak, korang ambil lah, aku dah alhamdulillah dah ada tanah sendiri, dah ada rumah sendiri, selesa cukup makan pakai. Tak apalah abang-abang, kakak-kakak yang mungkin belum ada tanah, belum ada kereta, belum ada rumah, ambil lah bahagian aku. Harus. Bahkan itu dituntut dalam Islam. Tetapi memutuskan hubungan silaturahim, itu yang Nabi SAW takutkan. Kerana melepaskan hak harus, memutuskan hubungan silaturahim haram. Bahkan Nabi SAW mengancam pada hadis yang lain, mafhum, barang siapa yang memutuskan hubungan silaturahim tidak akan masuk ke dalam syurga. Silah hubungan rahim mak kita, bermakna adik-beradik kita. Adik-beradik ni biasa bertegang sebab apa? Harta pusaka lah. Kebanyakan macam tu lah. Sebab tak faham, kurangnya pendedahan kepada masyarakat tentang ilmu faraid. Sebab tu dalam kitab-kitab fiqh, kalau tuan-tuan lihat dalam bab faraid, bab-bab yang utama, bab yang pertama yang hadapan sekali tentang hukum dahulu, pengiraan kedua. Dalam kitab ini pun sama, penulis membahagikan dua tajuk besar. Tajuk pertama berkait tentang hukum yang berkait dengan faraid, yang kedua baru pengiraan. Sebab apa ulama-ulama, kalau kita lihat pada kitab-kitab fiqh yang muktabar dalam bab faraid, bab yang utama tentang hukum, supaya kita nak terapkan kepada masyarakat, kepada umat, hukum ini lebih penting. Tak tahu kira tak apa, yang penting tahu hukum. Bila semua orang faham hukum, tahu hukum, ini hak dia, yang ni bukan hak aku, orang lain punya. Berlaku kira-kira, dah buat kira-kira, tanya orang, okey kira-kira begini, dia akan terima. Kerana dia dah faham hukum. Yang jenis yang tak faham hukum ni yang masalah. Ini tidak adil. Ketuk meja. Aku yang banyak berjasa dengan arwah mak, aku yang jaga arwah mak, 5 tahun mak lumpuh, aku yang jaga korang, sehari pun tak datang menjenguk. Sebab akal mendahului daripada hukum. Dan kita pun kena faham, kita kena rancang harta kita. Bila kita rancang harta kita, kita tahu kalau aku mati, anak aku dapat sekian-sekian, Along dapat banyak ni, Angah dapat banyak ni, Alang dapat banyak ni, Ucu dapat banyak ni. Kita kena rancang. Jangan ingat bila kita mati, oh tak apalah aku mati, biarlah pandai orang yang hidup uruskan. Tak, kita kena rancang. Hutang kita kena senaraikan supaya waris tahu kita ada berhutang.
Puasa tak buat 2 bulan berturut-turut, 2 bulan, 2 tahun berturut-turut, sebulan 60 hari tak puasa sebab tak sihat, lumpur dan sebagainya, tak boleh puasa. Dia tak berdosa, tetapi hutang ke tidak? Hutang. Tiap-tiap tahun kena bayar fidyah. Catat. Hutang dengan manusia catat. Oh, anak ni banyak berjasa dengan aku. Ini yang paling banyak berjasa dengan aku. 3 tahun aku lumpuh, dia yang jaga. Aku nak hibah sebahagian tanah ni untuk dia. Boleh. Kita rancang. Supaya bila berlaku faraid, mengikut hukum faraid, masing-masing berlapang dada. Oh tak apalah, angah dah dapat dah dulu, arwah mak bagi sebab angah yang tolong jaga mak. Ni sekarang kita cerita tentang harta pusaka mengikut faraid. Mengikut faraid, okey, masing-masing dapat 2 lelaki 1 perempuan. Adil. Bukan nak kata adil, itu memang adil daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dari sudut perkiraan manusia, adil lah. Dia tak kata boleh lagi dah, aku dulu jaga mak. Sebab dulu mak dah bagi siap-siap. Tu kadang-kadang kak yang jaga ni menantu. Bukan anak yang jaga, menantu. Tanggungjawab menjaga mak yang sakit, ayah yang sakit. Anak lelaki kan anak perempuan? Lelaki. Anak perempuan wajib tak jaga? Tak wajib. Saya tanya tuan-tuan, kalau mak tuan-tuan sakit, tuan-tuan ke yang jaga atau isteri tuan-tuan? Isteri yang akan jaga. Bermakna menantu. Menantu ni waris ke tidak? Bukan. Rancang harta kita. Menantu ni banyak jasa dengan aku. Bila kata menantu, kita boleh buat 2 cara. Nak bagi hibah pun boleh, nak bagi wasiat pun boleh. Tetapi kalau anak tak boleh wasiat. Kerana kata Nabi SAW, innallaha qad a'ta haqqahu haqqan fala wasiyata liwarithin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dah memberikan hak bagi setiap ahli waris ini. Ada bahagian mereka masing-masing mengikut faraid. Fala wasiyata liwarithin. Takkan ada lagi dah wasiat kepada ahli waris. Nabi dah tegaskan dengan cukup tegas, takkan ada, tak boleh, tak ada lagi dah wasiat kepada ahli waris. Kalau ada juga dengan syarat, kena ada persetujuan daripada ahli waris. Kalau ahli waris yang lain tak bersetuju, rumah ni diberikan kepada adik yang bongsu, bermakna wasiat tadi tak wajib dilaksanakan. Kalau yang lain bersetuju, rumah ni diberikan kepada adik yang bongsu. Ini biasa juga orang kita buat wasiat. Nanti kalau mak dan ayah dah tak ada, rumah pusaka ni kamu berikan dekat adik kamu yang bongsu. Adik ni waris ke tidak? Waris. Dia dapat, dia ada bahagian mengikut faraid. Kalau nak bagi masa hidup. Jangan buat wasiat begitu. Kita dah tahu ni, jangan buat wasiat begitu lagi dah. Ibarat kita buat wasiat kepada perkara yang melanggar syarak. Ini melanggar syarak lah ni. Nabi dah pesan tak ada lagi wasiat kepada ahli waris, kita buat juga. Ibarat kita kata dekat anak-anak, nanti kalau mak mati, ayah mati, korang jangan puasa di bulan Ramadan. Kita dengar pun pelik. Sebab puasa tu fardu. Ni fariyadatan minallah, fardu juga. Kenapa kita nak elakkan benda ni? Nanti kalau mak ayah dah mati, korang adik-beradik bahagi harta pusaka sama rata, tak kira lelaki perempuan. Sedangkan fardunya 2 lelaki 1 perempuan. Bila kita dah faham, tolonglah janganlah buat benda-benda begini. Kesian kat perunding. Kesian kat perunding macam saya. Pening nak menguruskan. Kalaulah semua masyarakat faham, alhamdulillah mudah. Teori yang kita belajar ni semua teori ni, 300 lebih muka surat ini semua teori. Tetapi pelaksanaannya tak semudah teori. Tuan-tuan, saya pergi ke Menceh bulan lepas, saya dah cerita. Ada 5 lelaki 3 perempuan. 5 lelaki 3 perempuan, 10-13. Bermakna bahagian lelaki 2/13, bahagian perempuan 1/13. Kalau ikutkan, saya sampai pukul 2. Okey, saya buat kira 5 minit tak sampai. Ni teori. Okey, sebab ayah semati dah tak ada, ibu dah tak ada, pasangan dah tak ada, cuma ada anak-anak saja. Anak-anak 5 lelaki, 3 perempuan. 5 kali 2 10. 10 campur dengan 3 13. 2/13 lelaki, 1/13 perempuan. Okey ya tuan-tuan, saya dah boleh balik ya. Kalaulah semudah itulah. Tetapi berganjak sampai jam 6. 4 jam. Sebab apa? Sebab benda-benda yang lain tu akan berbangkit. Dulu arwah mak ada cakap, rantai ini nak diberikan kepada adik-beradik perempuan sahaja.
Sebab tak faham lah tu. Adik-beradik perempuan tu waris ke tidak? Waris. Kena selesaikan satu persatu isu-isu yang berbangkit. Tanya dengan adik-beradik perempuan yang lelaki. Lelaki setuju tak ni? Ni barang kemas ni. Yang arwah mak dulu ni dah wasiatkan bagi kepada adik-beradik perempuan saja. Yang lelaki setuju ke tidak? Setuju. Okey, alhamdulillah. Sebab wasiat dikena sebelum daripada faraid. Pengurusan jenazah, hutang Allah, hutang manusia, wasiat baru faraid. Kalau adik-beradik lelaki tadi tak setuju, bermakna tak wajib untuk laksana wasiat tadi. Sebab kepada ahli waris. Masuk barang kemas tadi dalam harta pusaka, bahagia ikut faraid. Tetapi adik-beradik lelaki semua setuju. Timbul lagi isu lain. Dulu arwah nenek kata kalau anak saya masuk universiti, dia nak bagi RM7,000 yang ada dalam akaun CIMB. Masuk tak universiti anaknya? Masuk. Okey. Ada tak saksi? Ada. Ni kakak saya dengar arwah mak saya cakap, okey, tolak, siap-siap. Ini bukan harta pusaka. Dulu macam ni. Satu persatu tuan-tuan. Tapi alhamdulillah selesai akhirnya. Tapi boleh approve tu kalau tak dihitam putih? Boleh. Dia kalau tak ada hitam putih dia boleh approve. Kalau misal kata tak ada hitam putih, ada yang pertikai. Macam mana kita nak sahkan kita punya dakwaan yang mengatakan, contohlah arwah ayah ni dulu dah pernah bagi tanah ni dekat aku. Aku pun dah bayar duit kat arwah ayah. Tapi tak adalah ikut harga semasa. Harga semasa contoh RM20,000, aku bagi RM10,000 saja. Tapi abah setuju. Aku pun dah bagi RM10,000, cuma belum tukar nama. Abah dah mati, tanah ni tanah aku sepatutnya. Contoh. Adik-beradik kata, tak ada. Sekarang nama abah, kata. Kita orang ada hak ikut pusaka. Macam mana dia nak sahkan? Dia kena pergi dekat mahkamah syariah. Mahkamah syariah untuk mengesahkan bahawasanya ayah ni dulu pernah bagi tanah ni dekat dia. Itu kalau isu hibah, isu wasiat pun begitu juga. Wasiat yang tak ada hitam putih. Dulu arwah ayah kata nak diberikan tanah ni dekat ni kakak ipar kamu ni, kak long kamu ni. Dia menantu. Tapi ada ke hitam putih long? Memanglah tak ada hitam putih. Sebab kita ingat wasiat ni macam cakap mulut je dah selesai, kata. Habis itu macam mana sekarang ni? Kami tak setuju long. Kalau tak nanti habis kamu punya bahagian akan jadi sedikit. Betul tak? Sikit lah. Sebab wasiat kena dulu daripada faraid. Macam mana abang long ni nak sahkan? Dia kena pergi buat pengesahan di mahkamah syariah. Kalau boleh janganlah libatkan mahkamah. Satu, costing duit. Yang kedua, hubungan akan jadi renggang. Bukan tu matlamat kita. Memang betul itu hak. Faraid ini betul. Faraid adalah hak, tetapi pilihan. Kenapa saya kata pilihan? Pilihan untuk kita nak ataupun tidak. Hak, ya. Wajib pada faraid ini, wajib tetapkan. Supaya masing-masing di kalangan ahli waris tahu bahagian masing-masing, berapa bahagian masing-masing. Kena tahu dahulu, baru harus untuk dia melepaskan hak dia. Tak apalah, aku tak nak tanah ni. Aku tak nak harta pusaka arwah ayah, korang ambil lah. Betul ni long? Betul. Jangan macam tu long. Alung ada hak ni, tak apa, aku lepaskan hak aku. Alung tahu tak bahagian alung berapa? Tak tahu. Ni, kita kira-kira alung punya patutnya dapat RM3 juta. Nanti dulu. Sebab apa? Sebab tahu. Sebab itu ulama meletakkan syarat. Nak takharus melepaskan hak, kena ada syarat tahu dahulu bahagian masing-masing berapa. Baru ada timbul redha, syarat yang ketiga. Syarat yang pertama di kalangan ahli waris akil dan juga baligh. Di Malaysia kita punya undang-undang atas 18 tahun. Bawah 18 tahun tak boleh. Kena ada pemegang amanah. Sama ada dalam bentuk akaun, duit, harta alih ataupun harta tidak alih, tanah dan sebagainya. Sampai mana dah kita? 8,5 dah. Cucu perempuan, insya-Allah kita akan sambung pada perjumpaan akan datang. Ada soalan 1-2 sebelum kita akhiri. Ya. Okey, macam mana tanah nak bagikan 2 dengan 1 ni? Contoh macam itulah ya. Sekejap ya. Hari ni berapa hari bulan? 18. Okey.
Itulah perlunya konsep taharus, melepaskan hak. Saya nak cerita dengan tuan-tuan. Ini perkongsian daripada sahabat saya, Ustaz Ukhairi, tentang isu dia menguruskan tanah. Tanah 0.234 ekar. Besar ke kecil? Suku ekar. Ada 36 nama. 36 nama. Dalam geran hak si mati yang amba ni bahasa dia lah, saya sedang uruskan, ialah 1/42 waris daripada salah seorang 36 ni. Bahagian yang diuruskan ni 1/42 dengan keluasan 0.0055 ekar bersamaan dengan 22 meter persegi. Buat tandas pun silap-silap tak lepas. Tapak untuk tandas. Jangankan tapak rumah, tapak tandas pun tak lepas 22 meter persegi, lebih kurang dalam 1 kali dengan 10. 1 kali dengan 2 kali dengan 22. Lebih kurang lah 2 kali dengan 5. 2 meter dengan 5 meter. Kita punya mindset kadang-kadang, tak apalah, janji nama aku ada dalam tanah. Tak apa, yang penting nama aku ada dalam geran. Kita punya mindset macam tu. Dia tak tahu dia punya masalah akan timbul tu, banyak sangat akan timbul. Kalau nak bayar cukai, takkan nak collect seorang-seorang. Ni ada 42 orang penama dalam geran suku ekar ni. Collect seorang RM1. Apa manfaat nama kita ada dalam geran kalau tanah tu tak boleh dimanfaatkan? Tak ada guna. Sebab itulah adanya konsep taharus, melepaskan hak. Bila kata taharus ni apa dia? Melepaskan hak sebahagian atau semua, dengan imbuhan atau tanpa imbuhan. Macam kes begini, sepatutnya pada masa 36 nama ni dah bincang dah. Ini bukan besar mana tanah ni, suku ekar je, takkan nak masuk 36 nama. Okay, saya ada cadangan, letak nama siapa yang sanggup untuk bayar kepada 35 orang ni. Okey, ada seorang waris di kalangan 36, okay, saya sanggup. Okay, nilaikan tanah ni, contoh ada harganya 36,000. Ada 36 nama. Jadi bermakna seorang namanya 1,000. Itu makna taharus, melepaskan hak dengan imbuhan. Okey, tak apa, letak nama kau seorang je, nama aku tak payah masuk. Ada yang kata okey, semua setuju, satu je nama masuk, yang satu nama ni bayar 1,000. Melepaskan hak dengan imbuhan atau tanpa imbuhan. Tak apalah, ambil lah, bukan besar mana pun, tak apalah, aku tak nak yang tu, aku nak tanah yang lain, dekat tempat lain mungkin ada yang lain. Tak apa, tu tak harus juga, tanpa imbuhan. Kes ni tadi, kalau misalnya kata tanah tu tadi, macam mana nak kira lelaki dan juga perempuan. Contohlah, ada seorang lelaki, seorang perempuan, ada 3 ekar tanah, seekar dekat hujung kampung, seekar dekat hujung sana, seekar dekat tengah-tengah. Sepatutnya pengiraannya, 1 ekar ini 1/3 anak perempuan, 2/3 anak lelaki. Seekar yang tengah 1/3 anak perempuan, 2/3 anak lelaki. Yang ini pula sama, 1/3 perempuan, 2/3 lelaki. Itu sepatutnya mengikut faraid. Tetapi kita tak harus melepaskan hak. Yang sini yang kata adik perempuan, bang letak nama saya seorang je lah bang. Abang kata okey, setuju, boleh, tapi kata abang, bermakna dengan imbuhan. Tanah yang tengah, tanah yang hujung satu lagi, nama abang seorang. Okey, setuju. Tu tak harus. Jadi dapat tak 1 ekar seorang, yang lagi 2 ekar dekat anak yang lelaki. Kalau ikut dia punya pembahagian faraid, sama ke tidak? Sama. 1/3 dengan 2/3. Tu makna taharus. Kalau nak masukkan jugalah 1 ekar ni tadi untuk 2 nama, boleh, tak ada masalah. 1/3 dalam geran tu untuk anak perempuan, 2/3 untuk anak lelaki. Tanah yang kedua pun begitu, tanah ketiga pun boleh begitu. Tetapi akan datang, kalau benda ni masa dipraktikkan, maka jadi macam ni. Jadi macam ni sampai 36 nama. Kalau yang meninggal munasakhat pula, kematian berlapis, kena kira satu persatu lagi. Tak ada yang mengalah. Tak boleh masuk nama. Biar macam tu. Ini yang berlaku. Ala bala, kata dia kawan saya ni.
Ala bala katanya. Lagi kecil hak si mati 0.00050 ekar, menyamai 2 meter persegi. Pun nak juga masuk nama dalam geran. Tepat tu saya kata, mindset orang Melayu kita ni, tak apalah jadi nama aku masuk dalam geran. Dia kata status aku ada tanah berapa banyak, 2 meter kaki persegi. Jadilah. Dia tak tahu tak ada manfaat untuk dia dan menyusahkan waris-waris yang lain. Menyusahkan waris-waris dia juga nanti nak uruskan. 2 meter persegi, isteri 1/8, 0.25 meter persegi. Kecil-kecilkan lagi. Jadi bijaklah, kita kena bijak. Bijak dalam mengatasi masalah. Itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takut Nabi ini apa dia akhir nanti tak ada orang yang boleh menyelesaikan masalah. Kita kena bijak. Tak semestinya kena panggil saya, tuan-tuan pun boleh. Kalau tuan-tuan sebagai orang tua, pak cik, ni pergaduhan anak buah ni, kita boleh meleraikan sebab dia hormat dekat kita. Janganlah macam tu, bincang elok-elok. Tahu hak masing-masing ni, tapi kita nak cari cara penyelesaian macam mana. Tak apalah, yang ni lepaskanlah hak. Nak bayar berapa-berapa, sanggup tak bayar? Sanggup bayar. Selesai. Selesai. Yang penting bagi selesai dalam keadaan semua pihak redha. Semua pihak berpuas hati. Sama ada dia nak takharus melepaskan hak tu dengan sebahagian atau sepenuhnya, dengan imbuhan atau tanpa imbuhan. Ada lagi soalan satu lagi sebelum kita. Ya. Kalau tanah tu milik orang bukan rakyat Indonesia, macam mana kita nak selesaikan masalah? Boleh tak kita contohnya lah, kita beli ke jadi masalah. Tanah ke atas orang yang bukan warga negara, dia kena lihat pada negeri. Kalau di negeri belah pantai timur, negeri Kelantan, tak boleh orang luar memiliki tanah. Jangankan orang luar negara, luar negeri pun tak boleh. Kita Selangor nak beli tanah dekat Kelantan tak boleh. Dia ada akta kanun tanah bagi negeri Kelantan. Kita Selangor ni longgar selonggar-longgarnya. Jadi isunya masa itu memang rakyat Malaysia, tapi kemudian dia berhijrah, kematian ayah dia dapat bagian tu, kemudian dia berhijrah ke luar negara, kemudian dia menjadi rakyat luar negara, semua keluarga lah, anak-anak dia di luar negara, tapi dia hartanya masih ada di Malaysia. Dia dah meninggal dunia. Okay. Urusannya sama juga. Kalau misalnya kata dia ada waris, siapa waris dia? Dan waris-waris itulah yang akan membuat tuntutan di pejabat pusaka. Kalau misalnya kata tanah tu kurang nilainya 2 juta, bermakna urusannya di pejabat pusaka kecil. Walaupun dia di luar negara, walaupun dia bukan lagi warga negara Malaysia, dah berkahwin dan menetap di luar negara berpuluh-puluh tahun, dah tukar kerakyatan, jadi warga negara lain. Tetapi ada tak hasil dia, ada tak tanah dia, harta dia ada di Malaysia ni, masih nama dia lagi. Kalau tengok dekat pejabat tanah, tengok senarai nama, okey, dia memang pemilik yang sah. Termasuk tak harta pusaka dia? Termasuk harta pusaka dia. Termasuk juga kita yang ada aset di luar negara, macam cerita Piramli. Aset di negara itu, negara ini. Harta tak kepada dia, milik tak kepada dia yang semati? Ya, juga termasuk dalam harta pusaka. Cuma kita nak cerita dari segi proses perundangan. Siapa yang kena tuntut harta pusaka ni? Waris. Kalau warisnya di luar negara, bermakna proses ini berjalan ke tidak? Tak berjalan. Itu yang berlaku dalam kebanyakan kes harta pusaka beku. Sehingga hari ini lebih 90 bilion jumlahnya. Salah satu faktornya ini. Tapi kebanyakan faktornya sebab tak nak uruskan. Dia rasa selesa. Tak apalah, tanah nama arwah atuk pun tak apalah. Janji aku duduk kat tanah ni, aku ada rumah kat tanah ni. Tu kita punya mentaliti. Dia tak tahu kalau dia mati nanti anak-anak akan susah. Ke bawah lagi susah. Nak jual lagi susah. Dia jangan ingat bila misalnya kata tanah tu tanah atuk, oh tak apa, aku cucu aku dapat. Tak, dia kena kira daripada atuk tu siapa waris pertama.
Grup yang pertama yang ada. Kemudian ada tak kematian? Ada kematian, pakcik mati, kena cari siapa waris pakcik. Ada tak kematian ketiga? Ada makcik mati. Ada tak lagi? Ada 10, 20 kematian baru sampai ke dia. Kena cari satu persatu. Kena jejaki satu persatu setiap kematian. Itu dalam faraid diberi nama munasakhat, kematian berlapis. Barulah dekat dalam geran tu nanti hujungnya ada nama kita sebagai cucu. Bukan mudahnya kita termasuk nama kita cucu, tak. Proses tu dia akan mengambil masa dan juga prosesnya banyak. Bila ada kematian berlapis. Sebab tu kalau ada kematian, segerakan urus. Daftar terus. Sekarang dah mudah dah. Semuanya di hujung jari. Daftar online. Upload apa dia, harta si mati, geran-gerannya, geran kereta, geran motor, geran tanah, geran rumah, duitnya berapa dalam akaun. Upload sekali dengan dia punya bank statement, berapa bakinya. Kemudian print, kemudian stamping dekat Suruhanjaya Sumpah ataupun dekat Magistrate, baru hantar ke pejabat pusaka kecil. Tunggu dalam tempoh sebulan atau 2 bulan, dipanggil semua waris untuk bicara kuasa. Selesai bicara kuasa, ikut persepakatan, bicara kuasa ni bergantung pada pegawai pusaka. Ada pegawai pusaka yang titik beratkan dalam hukum faraid. Tapi dari segi skop mereka, apa yang dipersetujui oleh waris, mereka akan teruskan. Ya. Saya dengar lah, kalau tanah tu nanti bukan warga Malaysia, kata dia tanah tu dia ada tanah dan dia tahu, dia akan tarik balik tanah tu. Ditarik balik atas sebab faktor bukan warga negara Malaysia. Yang tu kena lihat balik dia punya syarat-syarat. Yang tu kena lihat pada peraturan kanun tanah negara bagi di negeri Selangor. Kalau ya, sebab dia asalnya warga negara kan, boleh jadi juga. Yang tu kena rujuk balik dengan pihak yang berautoriti. Tapi dari segi hak, termasuk tak dalam harta pusaka? Termasuk. Selagi mana dia pemilikan yang sempurna, pemilikan yang sah, kemudian daripada harta yang halal dan dimiliki semasa dia hidup, termasuk dalam harta pusaka. Itulah, kena cari dia punya jawapan tu tadi, sama ada boleh dituntut ataupun tidak atas nama bukan warga negara. Kalau boleh, proses tu kena buat. Sama juga. Kalau tak boleh, tanah tadi akan diambil alih oleh kerajaan balik. Wallahu a'lam. 8.46. InsyaAllah saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang baik itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Andai terkasar bahasa, tegur hati tuan-tuan dan juga puan-puan, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.